Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sidang penonton yang saya hormati. Mudah-mudahan pada petang ini kita semuanya ceria-ceria walaupun cuaca panas lah. Saya di Ipoh ni, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah kan. Cuaca boleh tahan lah tuan-tuan. Kepanasannya itu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan hujan sejuk sikit bumi kita ni tuan-tuan. Ya, kesian dekat pokok kan, dah kuning-kuning, dah kering-kering dah. Kesian kat binatang-binatang mana nak cari air ni tuan-tuan, panas-panas ni kan. Jadi kita akan bincangkan pada petang ini untuk kita bincangkan berkenaan dengan ini, nak kira ngumpat ke ni? Tajuk dia macam itulah tuan-tuan. Sebab kita semua sedia maklum tentang bahaya dan dosa yang datang daripada ngumpat. Besar tuan-tuan, bukan kecil-kecil, bukan kaleng-kaleng kata orang. Maknanya besar tu ngumpat ni, bahaya tu. Tapi kadang-kadang macam terpaksa je ngumpat, ustaz. Terpaksa ngumpat. Rasa macam kalau tak ngumpat macam tak kena pula, ustaz. Jadi adakah dibolehkan macam itu ya? Ya, dibolehkan ke ngumpat? Mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini memberikan kebaikan kepada kita. Apa pun kita lihat dahulu di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu setengahnya mengumpat akan setengahnya yang lain. Adakah kamu suka memakan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Sudah tentu jijik dengan sebab kita ni duk makan mayat kawan kita sendiri tuan-tuan. Begitulah buruknya ngumpat. Bayangkan kita nak makan mayat mak kita, gamak ke? Nak makan mayat suami kita, tak tergamak. Mayat anak kita, nak makan mayat kakak kita, abang kita sudah mati, boleh kita lapar dia, potong halus-halus buat masak kicap? Tidak. Kita pula kaki minat tom yam pula, boleh kita potong daging dia buat tom yam campur? Tak sanggup. Habis tu kalau tak sanggup, macam mana kau sanggup pula ngumpat? Kenapa kau sanggup ngumpat? Sedangkan ngumpat tu lebih kurang itulah buruknya. Begitulah besarnya mengumpat. Sampai Nabi SAW menyebutkan di dalam satu hadis Nabi, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajul faqad yazni wa yatubu fayatubu Allahi alaihi wa inna sahibil ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Nabi kata, iyyakum wal ghibah, elakkan kamu daripada mengumpat, jauhkan daripada mengumpat. Iyyakum wal ghibah, jangan duk pergi buat ngumpat. Pasal apa? Kerana kata Nabi, fa innal ghibah asyaddu minaz zina, kerana mengumpat itu bahayanya lebih besar daripada berzina. Maka sahabat-sahabat bertanya, qila kaifa? Maka mereka berkata, qila lahu ya Rasulullah kaifa, bagaimana jadi macam itu pula? Kata Nabi, inna rajul qad yazni wa yatubullah wa yatubu fayatubullahi alaihi. Dia kata seorang laki-laki kalau dia berzina, dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan dia. Tetapi wa inna sahibal ghibah
tetapi orang yang mengumpat la yughfaru lahu, tidak akan diampunkan dosa-dosanya, hatta yaghfira lahu sahibuhu, sehinggalah orang yang diumpatnya itu mengampunkan dia. Jaga-jaga tuan-tuan, ni bukan benda kecil, benda besar ni tuan-tuan, jangan main-main. Berapa ramai sekarang ni yang ngumpat Ustaz Kazim. Ustaz Kazim tu apa, bulu muka di pipi tu udah macam Jason King aku nampak. Itu ngumpat tu, dosa tu, baik minta maaf kan. Siti Arija Wardati ada tak ngumpat saya? Siti Arija Wardati, Sunita agak-agak ada tak ngumpat saya tu? Mana yang handphone saya ni Ustaz Alif? Nak tengok siapa yang komen ni. Fadli Mak Syah dengan ceritanya sambut hari jadi. Tak khabar pada saya hari jadi dia Fazli Mak Syah ni. Ada tak ngumpat saya ni? Jaga-jaga. Mawar Edi mana? Mawar Edi. Jap saya nak buka jap Facebook saya, terlupa nak buka tuan-tuan. Tuan maklumlah dah tua-tua ni, sedap ada nyanyi dah, cucu ni dah macam-macam benda dah kan tuan-tuan. Okey, baru dapat. Okey, Puan Jamilah Bacuk mengumpat sajak boleh tak? Nanti dulu siapa dulu? Nasimah Nas, alhamdulillah. Rosia Selamat, Zainab Ibrahim. Okey, Ani Suhaili. Okey, Ana Suhaili. Baik, siapa yang nak namanya disebut sekarang ni? Masuk ramai-ramai. Saya sebut sementara saya tengah baik mood ni. Mood baik mood pula. Mood tengah baik ni. Gigi dah okey kan? Rajin pula lah tuan-tuan nak sebutkan nama-nama orang. Jadi Maimanah Ibrahim, mohon maaf ya Ustaz, maaf diterima. Dia tak cerita dia ngumpat apa tu. Kena cerita tak? Tak payahlah, saya maafkan, tak apa. Kamilah Salim dari Singapura, terima kasih. Saya Awang, hamba Ustaz, ingat semua nama, ingatlah tiap-tiap malam. Jamilah Bacuk, Mawa Edi, Siti Arija, Sunita Zainon Abdul Rahim dari Singapura. Lagi Eda apa kena nama, Itasha, itu nama-nama. Azman Subuh, ini nama. Pai dot, ini nama yang biasa selalu sangatlah. Hamli Handsome Ustaz Kazim, hari-hari semak lagi, nyanyi lagi satu Ustaz. Nyanyi lagu satu Ustaz. Nak lagu apa? Hari ini kau datang riang tersenyum, buatku senang. Kau hias dirimu, membuat hati bertambah sayang. Fauzia Abdul Rahman, saya tak mengumpat, senyum je dengar kuliah Ustaz. Okey, besok hari jadi saya Ustaz. Siti Mariam, okey, selamat hari jadi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk anda. Ramai tetamu yang datang dengan cenderamata, tanda kemesraan kita. Okey, selamat jadi untuk Siti Mariam. Siti Mariam tadi, Ustaz nampak ceria tengah hari ni? Tak adalah ceria, gigi dah okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita ngumpat pada orang, dosa yang kita ngumpat dengan dia tu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak hapuskan kalau kita minta maaf, minta ampun dengan Allah. Melainkan selepas kita minta maaf pada orang yang kita umpat tu. Kita ngumpat orang sana, kita ngumpat orang sini, minta maaf dengan dia balik. Minta maaf. Jadi petang ni tuan-tuan, saya nak ajar pada tuan-tuan satu apa nama perkara, dengan siapa yang kita boleh ngumpat. Tadi Puan Jamilah Bacuk tanya kan, boleh tak ngumpat dengan orang macam ni? Ni Kak Jamilah, dengar ni Puan Jamilah Bacuk. Jangan asyik duk minta lagu Hindustan je. Puan Jamilah Bacuk ni asal komen je, mintalah dia lagu Hindustan. Itulah khoja dia tuan-tuan, Puan Jamilah Bacuk. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita nak tengok siapa dia di kalangan kita ni, orang tu kita boleh ngumpat. Dengan siapa yang kita boleh ngumpat ni? InsyaAllah. Baik, yang pertama, ketahuilah mengumpat adalah haram dengan ijma'. Semua sebut ngumpat tu dosa besar. Iyyakum wal ghibah tadi ni.
jauhkan kamu daripada mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ngumpat-ngumpat tu dosa. Lu kata hitam dekat orang, tak pada dengan hitam. Nampak tu ngumpat. Ngumpat lah tu. Tak pada dengan jongang. Siap buat lagu lagi. Jongang. Siap buat lagu lagi tuan-tuan. Jongang. Okey. Idin Zainal, Jun Ramli, Aliyah TJ, Nur Bidadarul Kamarul. Nur Bidadari Kamarul. Ustaz, maafkan saya ya kalau terngumpat ustaz, tapi rasanya tak ada ngumpat ustaz. Tak tahulah kalau mengumpat dengan sengaja. Banyak orang ngumpat apa tau? Ngumpat suara pun tak sedap nak menyanyi. Itu ngumpat tu. Dosa. Okey, dosa. Baik, kemudian Mastur ustaz, kalau kita cakap perkara yang baik tetapi di belakangnya macam mana? Itu bukan ngumpat. Kalau kita bercakap benda yang baik di belakang dia tak dengar pun, tapi kita buat itu memuji, itulah bagus. Memuji dia bagus, tak apa. Mas Mat, ustaz hilang ngantuk bila dengar ustaz menyanyi. Kalau saya menyanyi lagu bagi tidur, agak-agak ngantuk dah. Tidurlah wahai permaisuri. Tidurlah wahai permaisuri. Agak-agak ngantuk lah kalau saya habiskan lagu tu. Tadi dia kata bila ustaz nyanyi hilang ngantuk. Sekarang saya nak menyanyi supaya mengantuk. Baik, Mama MU, kau ustaz, kalau kita bercakap dalam hati kira ngumpat tak? Taklah, benda belum dilafazkan. Jangan lafaznya. Sebab tu KRU kata jangan kau lafazkannya, jangan lafazkannya. Duduk diam-diam sudah. Nur Hasilanawati Mustafa, waalaikumsalam. Siti Mariam, hilang ngantuk, sedap dengar ustaz cakap Perak. Lama dah duduk Kelantan. Kata saya di Perak, kena dah cakap Perak kan. Okoma durian udah bunga. Mau kita Minang anak dara bota. Teman jumpa di Padang Tenggale. Itu lagu Perak tuan-tuan. Baik. Ana Suziana, kalau hanya berkata dalam hati, dalam hati tak apalah. Manusia mana boleh diam daripada berkata-kata dalam hati. Mulut diam, kadang-kadang hati bercakap. Sebab tu hati duduk diam sudah. Jangan lafazkannya. Baik. Tak jadi tidur dengar ustaz nyanyi. Ku berjanji wahai Dewi Suci, kaulah permaisuri. Bagi tidur sikit lagu tu. Hana Rahim, ustaz, kalau dia buat sakit hati dan kita sembang paksa dia dengan orang lain, boleh tak? Tunggu sampai habis kuliah ni. Nanti boleh tercakap, boleh tak boleh. Putri Lia, tapi suara ustaz memang best tau. Zaman saya tak pernah dengar lagu-lagu lama. Ustaz menyanyi baru tahu. Baiklah, baik belayar rakit, janganlah sampai putus talinya. Kasih sayangku bukan sedikit, jikalau boleh mati bersama. Itu sebuah lagu lama untuk Putri Lia. Okey. Zaitun Kadir, Waalaikumsalam. Saya Syah Awang, sambung kuliah balik ustaz. Kangkang menyanyi. Kangkang menyanyi jatuh terkangkang. Baik, nombor 1. Siapakah yang boleh kita mengumpat? Pertama, orang yang mengadu kepada pihak berkuasa. Dia buat laporan polis. Boleh mengumpat. Boleh. Macam saya ni, saya kena ragut. Macam saya ni kena fitnah. Macam harta saya dicuri, rumah saya dirompak, maka saya boleh buat pengaduan pada pihak berkuasa. Saya Muhammad Kazim bin Ilyas, nombor IC sekian. Hari ni nak buat aduan bahawa kereta saya telah pun dipecahkan cermin kereta saya oleh jiran. Nama jiran awak apa? Tu sebutlah. Bila kejadian berlaku? Pukul berapa? Macam mana boleh berlaku? Jangan bila polis tanya, baik, tuan kenal siapa yang memecahkan cermin kereta tuan? Kenal. Siapa orang dia? Tak bolehlah cerita ngumpat.
Ialah kena bagi tahu lah, boleh kami buat siasatan ni. Memang saya tahu pun, nampak pun, tapi tak naklah cerita ngumpat. Habis tu yang buat report tu kejadah apa? Ya Allah. Pada masa itu haruslah ngumpat. Taklah salah untuk kita ngumpat pada masa itu. La ilaha illallah. Misalnya Kak Leha kena pukul dengan suami, boleh mengadu depan hakim. Mengadu depan hakim. Suami saya pukul saya. Nampak ni, lebam sini, lebam sini, lebam sini. Hakim tanya pula, lebam sini saja? Banyaklah, kat sini, kat sini, kat sini. Itu macam cerita pendekar punya lapuk je pakai susuk. Boleh mengadu pada tuan qadi, boleh mengadu kepada hakim bahawa suami saya pukul saya, suami saya tak bagi nafkah pada saya. Itu bukan ngumpat. Habis tu Ustaz, suami boleh tak ngumpat isteri? Boleh kalau nak mengadu pada hakim. Apa sebab apa berjadi macam ni? Isteri saya curang pada saya, isteri saya keluar daripada rumah tanpa izin. Abang tak baik tau ngumpat orang. Tu kau ngumpat. Itu mengadu kepada pihak yang berkuasa, supaya pihak yang berkuasa itu menjatuhkan hukum, mengambil tindakan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat perbicaraan di depan hakim, dalam mahkamah dan sebagainya, tak apa, silakan. Tu bukan ngumpat Kak Leha, oi. Okey, Pelani Hamid, Ustaz tak payah menyanyi lagu tidur tu, lena saya. Tahu tak apa. Tahu tak apa kan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, nombor satu, dengan siapa kita boleh ngumpat? Kita boleh mengumpat kepada seseorang di hadapan orang yang lain yang ada kuasa untuk mengambil tindakan. Misalnya mahkamah, dalam perbicaraan kepada qadi, kepada hakim, kepada pihak berkuasa, kepada pihak pengak kuasa, untuk kita ini dihentikan kezaliman terhadap kita, dihentikan perbuatan zalim kepada kita. Itu mengumpat yang pertama yang dibenarkan, yang dibolehkan. Salin tu Puan Jamilah Bacuk. Salin. Mana Siti Arijah Wardati? Tak masuk lagi ke? Yahya Mat Said, Ustaz saya tengok ceramah Ustaz, ketawa saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya orang botol, doyan udah bunga Ustaz. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, nombor dua, orang yang meminta tolong supaya menjauhkan maksiat. Misalnya kita ni duduk di rumah flat, misalnya rumah flat lah, kita tengok ada berlaku maksiat di dalam rumah tu, ada berlaku persundalan, ada berlaku benda yang tak elok dalam rumah tu. Satu jantan ni buat balik perempuan macam-macam, tiap-tiap malam berseronok, berenjoy dalam tu. Kita nampak, telefon, saya nak buat aduan, jiran sebelah rumah saya ni buat balik perempuan 4-5 orang ni duduk tidur sekali ni, tolonglah ambil tindakan, kami dah tak lalu dah ni. Boleh? Tak boleh pula pegawai tu kata, encik jangan mengumpat, dosa. Apa ngumpatnya ya Allah? Contoh, telefon pihak berkuasa, encik di sini ada berlaku perdagangan manusia. Dekat Kelang ni, dia seludup orang daripada Vietnam, daripada Bangla. Boleh? Ini polis ke? Saya nak buat report. Di sini ada orang memproses dadah, memproses ais syabu. Macam mana awak tahu? Saya salah seorang je prosesnya. Dia orang baru buang kerja saya geram sangat ni, saya buat report ni. Oh, kau dendam, marah rupanya. Boleh kita cerita pada pihak berkuasa, di situ ada berlaku benda tak elok, di situ ada berlaku kecurian. Bukan berlaku pada kita pun, tapi kita nampak. Kita boleh buat. Cik, saya nak report lah encik. Di sini ada kes pembunuhan lah encik. Encik datanglah encik. Di sini ada kes pergaduhan. Dah berparang ni encik. Tolong datang encik. Nombor 5 persyarat 1 encik.
maka itu dibenarkan. Abang, orang sebelah tu bergaduh bang, suami isteri berparang-parang tu abang, telefonlah polis. Jangan campur hai orang. Ini bukan campur bang, selamatkan nyawa orang bang. Jangan mengumpat, biarkan dia orang bergaduh. Tidak. Salah tu abang. Dialog tu tak betul tu bang. Ataupun kita tengok satu orang lelaki-lelaki mendera anak dia, budak umur 5-6 tahun dipijak-pijaknya, boleh report pada Jabatan Kebajikan, report pada polis. Jangan sampai bila mati budak tu baru kita nak report. Ini mati budak tu didera, wartawan tu merambah jiran. Adakah saudara mendengar apa-apa jeritan tangisan pada seorang budak sebelum ni? Memang selalu dengar lah, tiap-tiap malam menangis budak tu. Bapak dia selalu pukul lah kan. Tuan tak ambil tindakan. Saya malah campur lah, tepikan orang. Tampar je orang tu tuan. Kalau saya jadi reporter, ambil mikrofon ketuk kepala dia. Waktu kau boleh selamatkan, kau tak selamatkan budak tu. Dah mati pandai pula kau cakap. Tiap-tiap malam saya dengar dia menangis, tiap-tiap hari saya dengar dia menangis. Tuan-tuan yang saya hormati, rancangan kita pada hari ni, saya bawa rancangan tuan-tuan ni insya-Allah pada setiap petang ni tuan-tuan, kita akan cuba untuk bersama dengan tuan-tuan dalam 2.45 petang sampai pukul 3.15, 3.30 gitu. Sebab saya nak ajak tuan-tuan untuk menyertai saya, kembara korban. Kembara korban, anjuran daripada Yayasan Bina Ihsan Malaysia, Yayasan Budi Ihsan, minta maaf, Yayasan Budi Ihsan, YBIM, Yayasan Budi Ihsan, yang menganjurkan korban. Dan kali ni kita akan buat korban tuan-tuan, cukup cantik tuan-tuan. Satu bahagian cuma RM390 saja tuan-tuan, satu bahagian lembu. Yang paling murah pula saya tengok tuan-tuan, unta pula, satu bahagian RM580 saja. Jadi kalau tuan-tuan nak bersama dengan saya di Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk menganjurkan korban, kita akan hadiahkan, kita akan sedekahkan, kita akan tolong asnaf-asnaf yang berdaftar dengan Yayasan Budi Ihsan untuk mendapat daging korban dan bantuan-bantuan yang lain. Tuan-tuan boleh hubungi Puan Hajah Rosnah 0134331918. Ini peluang, saya awal lagi dah buka dah, supaya tuan-tuan boleh kumpul wang, boleh kumpul duit sikit untuk kita menyertai korban bersama dengan saya di Yayasan Budi Ihsan Malaysia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh tengok frame di bawah ni, tuan-tuan boleh hubungi Hajar Rosnah, daftar dia. Kita lambat lagi nak buat, tapi kita buat awal daftar supaya senang tuan-tuan kita uruskan keuangan kita. Baik tuan-tuan yang saya hormati, yang ketiga, dengan siapa yang kita boleh ada pula yang minta gurindam jiwa satu ustaz. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda, bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Itu untuk 3 orang yang minta lagu Gurindam Jiwa. Siti Hajar ustaz kadang-kadang kan, kalau saya dengar ustaz ceramah ada masanya saya ketawa. Macam mana ustaz? Ketawa tak apa kan, jangan ngumpat. Tawa tak apa. Baik, yang ketiga, dengan siapa kita boleh ngumpat? Orang yang meminta fatwa apabila perlu bertanya. Dia nak minta fatwa, dia jumpa dengan satu orang alim ke apa ke, tuan qadi ke, tuan mufti ke, saya nak tanya pada tuan berkenaan suami saya. Oh, jangan cerita pasal suami awak, saya tak nak dengar ngumpat. Itu bukan ngumpat, dia nak minta fatwa. Dengarlah, apa masalah suami puan? Suami saya kata dia bujang. Dalam Facebook dia status bujang. Pada anaknya 8 ustaz. Saya isteri dia. Dalam Facebook dia tulis status bujang. Anak 8. Itu yang saya geram benar ustaz. Nak tanya pada tuan, macam mana hubungan kami ni? Dia mengaku bujang, padahal saya isteri dia. Mana dia Facebook suami awak? Mari saya nak tengok. Buka lah, itulah suami saya tu.
Dragon of Monkey. Wish, dah Dragon, Monkey pula. Nama Facebook tu pun Dragon of Monkey nama dia. Tuan-tuan yang saya rahmati, yang saya hormati. Jadi isteri tadi nak minta fatwa. Apa hukum rumah tangga dia? Apa status rumah tangga dia bila suami dia mengatakan bahawa dia bujang? Adakah jatuh talak ke? Tak jatuh talak ke? Itu tak dikira mengumpat. Tak apa, ceritalah. Datang jumpa dengan Tuan Hakim, Tuan Qadhi. Tuan, saya nak mengadu sikit, nak tanyalah. Suami saya meninggal, tapi dalam tabung haji dia, dia tulis saya sebagai penama. Jadi mak mertua saya pula nak duit tu juga. Dia kata duit tu pusaka, tapi dalam tabung haji tu arwah suami letak saya penama. Kenapa mak mertua saya sibuk-sibuk pula? Macam mana tuan? Adakah harta tu dapat pada saya semua ataupun kena faraid? Ni nak tanya tuan ni, mak mertua saya dah bising ni. Adakah dia mengumpat mak mertua? Tak. Dia nak cerita masalah adakah itu faraid ataupun tidak. Seli Salamiah, Ustaz, kalau orang curi hati kita macam mana? Tak apa, curi hati. Curi hatiku, cuma nun jauh selalu. Abdul Roni, tak payah dengar lagu radio klasik. Ustaz Kazim pun dah cukup. Boleh tubuhkan radio. Lepas ni tuan-tuan, kalau tak boleh ceramah, kita tubuhkan radio Radio Kazim. Radio Kazim. Macam ada berani tuan. Baik, itu yang ketiga, dibolehkan ngumpat. Yang keempat, dibolehkan ngumpat pada siapa? Sebagai peringatan kepada orang Islam tentang kejahatan orang lain. Boleh? Misalnya kita jumpa kawan kita, namanya apa? Namanya Pian. Pian, nampak happy kamu ni Pian, ada apa-apa ke? Biasalah Ustaz Kazim, semalam saya bertunang. Oh, tahniah. Dengan siapa Pian bertunang? Dengan Eton. Eton yang mana? Eton yang jual pulut panggang tu. Eton yang jual yang dekat simpang tu. Bila kau bertunang? Semalam. Bila nak kahwin? Lepas habis Covid. Bila nak habis tu? Entahlah. Dah kompon dah. Dah bagi cincin dah semalam. Tapi kenapa Ustaz tanya? Tak ada apalah. Ustaz cakap lah, apa masalah dengan Eton tu? Ditanya, apa masalah dengan Eton tu? Engkau berhati-hatilah dengan Eton tu. Dia tu dah bertunang banyak kali, tapi tiap-tiap kali dia bertunang, dia kikis duit tunang-tunang dia sampai botak. Ustaz janganlah mengumpat Eton. Saya tak mengumpat, saya suruh awak berhati-hati. Sebab bila dia bertunang, kemudian dia tinggalkan selepas dapat duit, selepas dapat loan, dapat kereta, dia tinggal tunang dia. Dah banyak orang kena. Ustaz jangan pergi tenah tunang saya. Saya tak pergi tenah Pian. Macam mana Ustaz tahu? Saya pun dulu pernah bertunang dengan Eton. Dia kikis duit saya sampai botak saya. Itu saya bagi ingat pada awak berhati-hati. Itu bukan ngumpat, itu supaya memberi peringatan. Rupanya Ustaz tu pun bertunang dengan Eton. Duk jual pulut panggang, sekali-sekali dengan Ustaz kena panggang sekali. Jadi kita nak cerita pada orang supaya berhati-hati. Orang tu tak elok, jangan kau tertipu nanti. Engkau beli di mana kereta ni man? Saya baru booking dekat Sipolan tu. Engkau berhati-hati, dah banyak aku dengar cerita dia tu. Booking kereta tak sampai, hilang duit booking. Padahal dia bukan booking pun, dia bagi alasan orang dah fed up, hilang 200-300 duit booking. Kau berhati-hati man. Maka kita dibolehkan mengumpat macam itu supaya orang Islam beringat, jangan tertipu, jangan terkena, jangan terpedaya, jangan kita dirosak dan sebagainya. Berhati-hati tu.
Jadi kita mengajak orang supaya berhati-hati, supaya tak terkena. Maka di dalam kita mengajak orang supaya berhati-hati itu, terpaksa kita mengumpat, maka itu tidaklah dikira sebagai ngumpat. Nur Atika, Kak Leha lagi. Itu yang keempat, diharuskan mengumpat. Baru empat. Yang mana boleh catit. Kan tanya-tanya pula. Tak nak tanya-tanya. Tadi saya tengok ada satu komen, dia kata, Ustaz, ngumpat tu apa? Ya Allah, ya Tuhan, punya panjang lama kita nak cerita ngumpat ni. Saya tak nak hurai lagi, itu lama dah cerita, tuan-tuan. Kasmah Rohani replying to Ramli. Kenapa nangis ni? Aduh. Kenapa Cik Ramli menangis? Tak ada pula orang minta lagu lagi. Pak Suli Ramli. Okey. Kak Ta Nasir. Satu lagu Hindi, Ustaz. Hardil jo pyar karega, gogana jaega, divana se pelome, pehjana jaega, divana. Alhamdulillah. Kita sambung yang kelima. Siapa yang dibenarkan ngumpat? Yang dibenarkan kita mengumpat, yang seterusnya ialah seseorang yang sudah dikenali. Orang ramai dah, umum balua lah, semua orang kenal, maka disebutlah pada dia. Dia pun tak kisah kita panggil dia macam itu. Siapa dia? Din Tempang. Banyak sangat dalam kampung tu. Din Beramboi, Din Galah, Din Sawit, Din Getah, Din Capati. Itu nak panggil Din mana lagi? Din Tempang. Dia pun tak kisah. Din Tempang main kejap. Kalau dia tak kisah, dan itu saja satu cara mengenalkan dia, tak apa. Tapi kalau dia larang, kamu jangan panggil aku Din Tempang, aku tampur kamu pula tempang kan? Jangan panggil. Mae Kerbau. Mae banyak dalam kampung tu. Mae Nawab, Mae Pian, lagi Mae Dolah, Mae Gayah. Bini dia nama Gayah, panggil Mae Gayah. Banyak benar Mae ni. Ada Mae yang lonjok-lonjok. Itu Mae Galah, yang tinggi-tinggi je. Itu tak ngumpat, supaya orang kenal dan dia pun tahu nama dia Mae Galah. Orang panggil dia Mae Kerbau. Sebab apa? Sebab dia bela kerbau. Yang tu orang tak marah. Bila dia tak marah, maka taklah jatuh ngumpat. Dan yang keenam, yang dibenarkan mengumpat apa dia? Seseorang yang menunjuk kejahatannya, harus disebutkan apa kejahatan yang dia tunjukkan itu. Orang Samsing, dia lalu depan kita, tengok tu, kamu berhati-hati dia tu Samsing besar tu. Hei, kamu hati-hati nyembang dengan dia. Silat-silat dia tabuhnya kamu bertabur gigi. Kita memberi peringatan pada orang macam tu, supaya kita beringat, beringat, jangan jadi sombong macam itu. Ataupun disebut pada orang yang dah memang dibenci oleh Allah di dalam Quran, misalnya Qarun, Fir'aun, Abu Lahab dan sebagainya. Ada sekali tu, tuan-tuan, tu imam baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Habis semayang, makmum tegur, Ustaz, udah-udahlah baca Abu Lahab tu. Apa ngumpat dia? Udah-udah lah, kata. Udah-udah dia, kata. Ada Allah ngumpat dalam Abu Lahab situ. Allah mengata pada Abu Lahab, Allah laknat pada dia. Apa sebab kita tak boleh baca Quran pula kisah tentang Abu Lahab? Dia berhati-hati, tuan-tuan. Jangan kita ni baik benar sampai Fir'aun pun kita tak boleh nak kata. Ada orang telefon saya, dia tanya saya, Ustaz, macam mana cara nak minta maaf dekat Iblis? Dia kata semalam dia ngumpat Iblis. Iblis tu memang kena ngumpat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kejadah nak minta maaf pada Iblis? Aduh, huru-hara betul lah, tuan-tuan. Jadi 6 benda itu boleh dibenarkan untuk kita ngumpat. Lain daripada itu, no. Boleh faham? Kalau faham, mudahlah. Jadi tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak berkorban bersama dengan saya, dapatkan nombor telefon Hajar Rosnah 0134331918 yang tertera tu. Kita korban ramai-ramai tahun ni, insya-Allah. Jom kita berkorban bersama dengan Yayasan
Budi Ihsan Malaysia. Kita jumpa malam ni, tajuk malam ni 6 Jahanam. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.